Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini adalah berkenaan dengan bagaimanakah anda melaksanakan operasi yang melibatkan hukum indeks. Okay, so ini subtopik yang terakhir untuk bab 1 lah. Dan di mana standard pembelajarannya adalah melaksanakan operasi yang melibatkan hukum indeks. Okay, kamu dah belajar sebelum ni hukum indeks. Indeks pecahan, indeks punca kuasa, indeks negatif, indeks sifar, okay. Dah belajar juga indeks, pendaraban indeks, pembahagian indeks, okay. Dan bagaimana kamu nak laksanakan operasi apabila dia melibatkan semua hukum-hukum yang kamu telah pelajari, okay. Okay, ini adalah dia highlight lagi sekali. Okey, hukum-hukum yang kamu telah pelajari sebelum ini. Okey, dalam subtopik-subtopik yang sebelumnya. Okey, dan untuk kali ini kamu nak aplikasi. Okey, aplikasi semua hukum indeks ini untuk menyelesaikan masalah yang diberi. Okey, contoh 15 kita tengok contoh 15. Soalan minta permudahkan setiap yang berikut. So bila masuk permudahkan di sini kamu tak akan dapat nilai. Okey, untuk jawapan akhirnya bukan nilai. Maksudnya kamu hanya ringkaskan. Okey, dia boleh jadi permudahkan, dia boleh jadi ringkaskan. Okey, bila masuk ringkaskan dan permudahkan, maksudnya di sini jawapan akhir kamu bukan nombor. Okey, bukan nombor. Okey, dia adalah jawapan yang diringkaskan daripada soalan yang diberikan. Okey, so dia tak ada nilai lah. Nombor yang jawapan akhir tiada, bukan dalam bentuk nilai. Okey, tiada nilai akhir. Okey, kita tengok 1A. Okey, 1A. Contoh dia bagi kat sini, negatif 3x dalam kurungan kuasa 3 darab 2x kuasa 3 y kuasa negatif 4 kuasa 2 bahagi 108 x kuasa 4 y kuasa 3. Okey, bagaimana kamu nak selesaikan ini? Okey, kemudian kamu dah belajar langkah yang pertama, kamu dah belajar A kuasa M. Ni. Okey, so dalam kes ini kamu akan kembangkan dulu. Kamu akan kuasakan dulu buat pendaraban. Okey, buat pendaraban bagi indeks yang dikuasakan. Okey, buat pendaraban bagi indeks yang dikuasakan. Okey, macam kat sini. Okey, dikuasakan negatif 3. Okey, darab dengan 3. Okey, maksudnya ni ada kuasa 1. 1 darab dengan 3. Okey, x kuasa 1 darab dengan 3. So, dia ringkaskan jadi negatif 3 kuasa 3 x kuasa 3. Okey, kita tunjuklah 1 kuasa 2 tu. Okey, kemudian sama juga dengan yang ini. Okey, 1. Okey, 1 kali dengan 2. Dapatlah 2 kuasa 2. Okey, 3 kali dengan 2. Ni. Negatif 4 kali 2. Ni. Okey, bahagi 108 x kuasa 4 y kuasa 3. Okey, yang bawah ni tak ada indeks yang dikuasakan. So, jadi macam biasalah. Okey, kemudian selesaikanlah. Sebab ini adalah nombor. Okey, negatif 3 kuasa 3 itu adalah nombor. Dan dia boleh memberikan nilai kepada kamu. Maka kamu tekan kalkulator, dia akan bagi kamu jawapan negatif 27. Okey, so kamu jangan tinggalkan negatif 3 kuasa 3. Sebab itu kamu boleh selesaikan. Okey, negatif 3 kuasa 3, 2 kuasa 2, kamu boleh selesaikan. Kamu akan dapat nombor, dapat nilai. Okey, so kamu akan dapat negatif 27. X kuasa 3, dia akan kekal sebagai X kuasa 3. Kenapa? Kerana X itu bukan nilai. Okey, so kamu tak boleh kira. Okey, so dia lah kekal sebagai X kuasa 3. Okey, selesaikan juga 2 kuasa 2, 4. Okey, selesaikan sebab dia adalah nombor. Okey, X kuasa 6. Okey, 3 kali 2, 6. Kemudian, dapat X kuasa 6. Y, negatif 4 kali 2. Dapat jawapan negatif 8. Okey, so di sinilah kamu akan selesaikan. Okey, so ini perkali di depan ini.
Kamu akan darab seperti biasa. Okey, darab dan bahagi seperti biasa sebab dia nombor. Okey, sebab tu kamu akan dapat bentuk macam ni. Okey, negatif 27 kali 4 bahagi 108. Okey, perkali di hadapan itu kamu darab dan bahagi seperti biasa. Okey, kemudian kita tengok dia punya indeks dan asas dan indeks tadi. Okey, bentuk indeks yang tadi. Okey, ada X kuasa 3. So, kat sini kamu ada padam yang merah ni. Okey. So, di sini kamu ada kamu ada X kuasa 3, X kuasa 6, X kuasa 4. Okey, X kuasa 4. So, X kuasa 3 dengan X kuasa 6 asas yang sama melalui proses pendaraban. Okey, melalui proses pendaraban. Okey, asas ini kamu akan tambah. Okey. Okey. Kemudian bahagi X kuasa 4. Dia akan macam ni lah. Maksudnya X 3 tambah 6. Okey. Bahagi X kuasa 4. So, kamu dapat X kuasa 9 per X kuasa 4. Okey, kemudian kamu tahu adalah pembahagian bagi asas yang sama, indeks perlu tolak. Okey, sebab tu kamu buat X sama dengan X 9 tolak 4. Okey, secara terusnya dia buat macam ni. X kamu tahu 3 tambah 6 bahagi 4. So, 3 tambah 6 tolak 4. Okey. Buat ikut turutan lah. So, atas ni selesaikan yang atas dulu. 3 tambah 6. Kemudian bahagi. Tolak 4. Dia dapat macam ni. Tapi jawapan akhir dia masih dapat sama. Iaitu X kuasa 5. Okey. Y. Okey, sini tak ada Y. Sini saja Y. Okey. Y. Okey. So, Y kamu. Y negatif 8 per Y kuasa 3. So, kamu dapat Y negatif 8 tolak 3. Dapatlah Y kuasa negatif 11. Okey. So, cara dia punya jalan kerja negatif 8 tolak 3. Y kuasa negatif 8 tolak 3. Okey, setelah kamu selesaikan yang merah ini, kamu dapat jawapan dia negatif 1. Okey, negatif 1. Try and error guna kalkulator. Okey, dapat negatif 1. Okey. Kemudian kamu akan dapat 3 tambah 6 tolak 4 X kuasa 5. Okey. Negatif 8 tolak 3 kamu dapat X kuasa, Y kuasa negatif 11. Okey. Ini jawapan yang kamu dapat untuk X. Ini jawapan yang kamu dapat untuk Y. Okey, tapi kamu tahu di sini Y kuasa negatif 11 untuk indeks indeks negatif. Kamu perlu tukar kepada indeks positif. Tak boleh tinggal jawapan dalam bentuk indeks negatif. Okey, sebab kamu dah belajar. Indeks negatif itu boleh tukarkan kepada indeks positif. Okey, jawapan akhir mesti indeks positif. Okey, so kamu dah belajar A kuasa negatif N sama dengan 1 per A kuasa N. Okey. Kat mana kamu jumpa? Kat sini, atas ni. Ni dia. Okey. So, daripada negatif indeks, kamu tukar kepada positif indeks. Indeks positif. So, okey. Jadi, untuk Y kuasa negatif 11, kamu akan dapat 1 per Y kuasa 11 dalam bentuk indeks positif. Okey. So, masukkan dekat sini. Maksudnya Y kuasa 11 tu berada di bawah lah. Okey. So, negatif 1 tak perlu tulis. So, dapat dah negatif X kuasa 5 per Y kuasa 11. So, inilah jawapan akhir bagi soalan ini. Dia bukan bentuk nilai. Ini maksud dia permudahkan. Kamu kecilkan. Tadi panjang. Kemudian dengan mengaplikasikan hukum indeks, kamu kecilkan, kamu permudahkan sebutan tersebut.
Okey, sehinggalah kamu dapat negatif X kuasa 5 per Y kuasa 11. Okey, boleh? Okey, begitu juga dengan contoh B dan C. Okey, dan semua hukum indeks ni kamu dah belajar. Okey, kat sini ada punca kuasa 2. Tak boleh selesaikan dalam bentuk macam tu. Okey, punca kuasa 2 ini ada kaitan dengan indeks pecahan. Okey, ada kaitan dengan indeks pecahan. So, kena tukarkan kepada indeks pecahan, barulah boleh selesaikan. Okey. So, yang ni sebab itu dia buat sini. M kuasa negatif 2. Okey. So, B dengan C tu kamu boleh tengoklah macam mana cara penyelesaian dia. Okey. Okey. Kita masuk ke contoh seterusnya, iaitu contoh 16. Okey. Hitung nilai setiap yang berikut. Okey. So, di sini dia kata nilai. Nilai. So, bila nilai, okey, bila nilai bermaksud kamu akan dapat jawapan akhir dalam bentuk nombor tanpa huruf. Okey, itu nilai. Okey, maksudnya nombor yang bernilai. Kalau permudahkan tadi, kamu tak ada nilai akhir. Okey, kamu punya nombor macam ni saja. Okey, dia ada X, ada Y, tak ada nilai. Sebab kamu tak tahu X tu berapa, Y berapa. Okey, tapi bila untuk contoh 16 ini, dia kata, dia dah bagi tahu dah soalan dia hitung nilai. Maksudnya jawapan akhir kamu akan memberikan bentuk nilai, nombor yang bernilai. Okey, kita tengok contoh B. Tengok contoh B. Okey, tengok contoh B. Okey, 16 kuasa 3/4 kali 81 kuasa negatif 1/4 per dalam kurungan 2 kuasa 6 kali 3 kuasa 4 tutup kurungan kuasa 1/2. Okey, kemudian kita tengok sini dia dah bagi cara penyelesaiannya. Okey, so 16 kuasa 3/4 dengan 81 kuasa negatif 1/4. Ini kamu perlu cari asas bagi nombor ni. Okey, macam nak tahu asas dia, kamu tengok ni. Okey, sini 4 kan. Bermaksud 16 ini kamu punca kuasa 4. Okey, 16 itu punca kuasa 4, kamu akan dapat 2. Okey. So, 2 kuasa berapa dapat 16? 2 kuasa berapa dapat 16? Okey, kamu akan dapat 2 kuasa 4 sama dengan 16. Okey, nampak? Okey, so dekat sini kamu tahu 2 kuasa 4 sama dengan 16. Maka kamu akan guna nombor ini untuk ganti masuk dalam penyelesaian ni. Sebab tak 2 kuasa 4. Okey, 2 kuasa 4 sama dengan 16. Sebab kamu nak gantikan 16 ni tadi dengan 2 kuasa 4. Okey, so 16 ini kamu gantikan dengan 2 kuasa 4. Kuasa 3/4. Okey, buatlah dia punya tadi dalam kurungan 3/4. Sebab apa? Sebab 4 ini akan darab dengan 3/4. 3/4. Okey, 4 ini akan darab dengan 3/4. Kat mana 3/4 ni cikgu? Ni kat sini, dekat soalan ni. 16 kuasa 3/4. Okey, cikgu tulis semula ya. 16. Okey, cikgu padami dulu. Sebab ni kecil sangat dia punya ruang untuk tu. Okey, 16 kuasa 3/4. Okey, 16 ini cikgu tukarkan dengan 2 kuasa 4. Okey, 2 kuasa 4. Okey, 3/4 ini cikgu lah darab seperti biasa. Sebab dia kuasa tadi kan, so dia akan darab dengan kuasa 4 tadi. Okey, sebab tu dia buat macam ni. Okey, so kamu boleh selesaikan lah. Okey, selesaikan 4 bahagi 4, 1, 4 bahagi 4, 1. So, kamu dapat 2 kuasa 3. Okey.
Okey. Okey, 81 ni pula macam mana? Okey, 81 ni, cikgu conteng kat sini. Okey, 81 ini, kamu tengok pula yang ini. Dia kuasa, dia punya nombor 4. Maksudnya, punca kuasa 4 bagi 81. Kamu akan dapat 3. Okey, maksudnya di sini, 3 kuasa 4 bersamaan dengan 81. Okey, 3 kuasa 4 bersamaan dengan 81. Maka kamu akan gantikan 3 kuasa 4 ini. Okey, kamu akan gantikan 3 kuasa 4 ini dengan 81. Maaf. Kamu akan gantikan 81 dengan 3 kuasa 4. Sebab tu dekat sini, 81 ini digantikan dengan 3 kuasa 4. Okey? Sama macam tadi. Maksudnya kat sini, 81 kuasa negatif 1/4. So, 81 ini kamu akan gantikan dengan 3 kuasa 4. Okey? So, kamu dapat 3 kuasa 4 kuasa negatif 1/4. 3 kuasa 4 darab negatif 1/4. Okey, so boleh masukkanlah. Okey, 4 dengan 4 boleh masukkan. So, kamu akan dapatlah 3 kuasa negatif 1. Okey, ni kat sini nampak. So, negatif 1. Okey. Okey. Yang bawahnya adalah kamu selesaikan seperti biasa. Ini yang bawah ni. Okey, selesaikan seperti biasa. Selesaikan seperti biasa. Maksud seperti biasa, kamu dah belajar A kuasa M dalam kurungan kuasa N sama dengan A M darab N. Okey, so kamu akan darablah kuasa yang di dalam dengan kuasa yang di luar. Sama juga yang ni. Yang ni darab dengan 1/2. Okey, kemudian 4 darab dengan 1/2. So, kamu dapat macam ni. Okey, selesaikan, kamu dapat 2 kuasa 3 darab 3 kuasa 2. Okey, jadi kamu dah ada dah. Dah ada kat sini. Nanti cikgu tunjuk apa yang nak buat seterusnya. Okey, so kamu ada 2 kuasa 3 kali 3 kuasa negatif 1 per 2 kuasa 3 kali 3 kuasa 2. Okey, tengok asas yang sama. Okey, indeks bagi asas yang sama. Okey, tapi dalam bentuk pembahagian, bukan penaraban. Sebab 2 kuasa 3 bahagi 2 kuasa 3. Maksudnya di sini kamu kena buat operasi tolak. Bagi asas yang sama, untuk pembahagian indeks kamu perlu tolak. Sebab itu dia buat 2 kuasa 3 tolak 3. Okey. Okey, next. Tengok 3 kuasa negatif 1 bahagi 3 kuasa 2. Masih sama, pembahagian indeks. Okey, asas dia 3. So, indeksnya perlu tolak. Okey, so sebab tu dah dapat 3 kuasa negatif 1 tolak 2. Okey, kenapa dia darab cikgu bukan dia bahagi? Dia darab lah. Nampak sini simbol darab. Tapi indeksnya kamu dah tolak. So, yang bawah ni dah tak ada lah. Sebab indeksnya kamu dah tolak. Dah buat operasi tolak tadi. Okey. Dah duduk dekat atas dah. Tinggal yang atas je. Okey. So, 3 tolak 3 darab 3 kuasa negatif 1 tolak 2. Yang bawah ni dah habis sebab kamu dah tolak tadi dengan yang atas. Okey. So, 3 tolak 3. Kamu akan dapat 2 kuasa kosong. Okey. 3 kuasa negatif 1 tolak 2. Kamu akan dapat 3 kuasa negatif 3. So, di sini kamu dapat indeks positif. Kena tukar kepada indeks negatif. A kuasa negatif N sama dengan 1 per A kuasa N. Okey. So, 2 kuasa kosong sama dengan 1. Okey, apa-apa nombor yang dikuasakan dengan kosong nilainya adalah 1. Okey, A kuasa kosong sama dengan 1. So, A ini tak sama dengan kosong. Okey, apa-apa nombor, apa-apa huruf bila dikuasakan dengan kosong, dia nilainya adalah 1. Okey,
So indeks positif, indeks negatif tukar kepada indeks positif, kamu akan dapat 1 per, Allah gelap. Jangan gelap sorry. Okey. Kamu akan dapat 1 per 3 kuasa 3. Okey, asalnya adalah 3 kuasa negatif 3. Indeks positifnya 1 per 3 kuasa 3. Okey, so masukkan kat sini 3 kuasa 3 tu. Menggantikan 3 kuasa negatif 3. Okey, so selesaikan 3 kuasa 3 itu sama dengan 1 per 27. Okey, so kamu akan dapat lah. Jadi 1 kali 1 per 27. So kamu akan dapat lah nilainya. Kamu akan dapat nilai 1 per 27. Okey, itulah maksud dia hitung nilai. Jawapan akhirnya kamu akan dapat satu nilai. Okey, inilah nilainya. 1 per 27. Okey, boleh? Okey, cikgu harap kamu faham apa yang cikgu terangkan. Okey, kemudian kamu cuba tengok A dengan B. Okey, cuba try test A dengan B. Dapat tak jawapan? Macam A dapat tak jawapan 1 per 25? Okey, B dapat tak jawapan 437 2 per 5? Dapat tak jawapan yang sama? Cuba try test. Okey, A dengan B. Cikgu dah tunjuk contoh B. Kamu try A dengan C. Okey, kemudian homework. Seperti biasa, homework buatlah uji minda 1.2J. Okey, 1.2J. 1.2J. Yang ni cikgu pilih. Nombor 1, B dan C. Nombor 2, A dan C. Okey. Dan juga E. Okey. So nombor 3 dan nombor 4. Ini saja. Okey, so soalan kamu yang kamu perlu buat B, 1 B dengan C, 2 A, C, E, 3 dan 4. Okey, so semuanya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 saja soalan. Boleh? Okey. Okey, so boleh buat soalan ni. 7 soalan ni. Sekiranya ada masalah seperti biasa boleh hubungi cikgu, WhatsApp cikgu, tanya dan cikgu akan reply. Dan kemudian cikgu minta hantar semua latihan-latihan yang sebelum-sebelum ni. Okey, ada yang tapi untuk latihan yang baru-baru ni ada yang tak hantar. Okey, so cikgu minta hantar semua latihan yang cikgu pernah bagi dan mana latihan cikgu yang dah semak, cikgu dah pulangkan. Kemudian tolong betulkan dalam buku. Okey, dan tolong hantarlah. Sekali lagi cikgu minta tolong hantar latihan yang cikgu bagi. Sebab yang last punya latihan tu, okey, sebelum ni punya latihan tak ada lagi yang hantar. Okey, so kalau tak faham boleh message cikgu, tanya, cikgu akan cuba tolong. Okey, cikgu akan tolong. Cikgu akan jelaskan supaya kamu lebih faham. Okey. Okey, setakat ini saya dulu. Kita akan jumpa untuk video seterusnya lain kali. Okey, terima kasih. Assalamualaikum.